Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Dr. Nitya Nandini Kumar Rawel, penolong pengarah program murid Pusat Kokurikulum Kuala Lumpur. Umum mengetahui akan perlunya peranan kita untuk memutuskan rangkaian penularan COVID-19 di kalangan komuniti kita. Bersandarkan kepada pembukaan sekolah pada bulan Oktober ini, Pusat Kokurikulum Kuala Lumpur telah mengambil inisiatif untuk menyajikan 4 siri webinar kecergasan fizikal kepada murid-murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ayo, mari kita tontoni webinar pertama untuk minggu ini daripada Dr. Jasmine Awalani Chandrakan. Beliau merupakan Ketua Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jom kita tonton bersama. Selamat pagi semua. Saya Jasmine dari Pejabat Kesihatan Lembah Pantai. Terima kasih kerana membenarkan saya untuk berkongsi sedikit berkenaan persiapan pembukaan sekolah dalam endemik COVID-19 ini. Saya melalui aplikasi Zoom, saya share saya punya slide di sini. Tapi slide saya ini adalah dalam bahasa English, tapi saya akan present dalam bahasa Melayu lah. Okay. So, slide ini title Safe Back to School. Siap siaga murid-murid dalam menghadapi endemik COVID-19. Dan saya akan cerita sedikit berkenaan COVID di kalangan kanak-kanak. Apa persiapan sekolah untuk pembukaan semula. Okay, saya akan sentuh sedikit berkenaan pemakanan murid-murid dan juga vaksinasi murid-murid. So, kita teruskan. Kadang-kadang skrin ni dia lambat. So, ini adalah sedikit background berkenaan COVID yang kita semua dah tahulah. COVID ini adalah singkatan coronavirus disease, ialah sejenis penyakit berjangkit yang transmitted through respiratory droplets atau partikel semburan dan partikel daripada sistem saluran pernafasan kita, dan boleh kita boleh dapat COVID tu melalui 3 cara lah. Satu, kita bernafas, dan pernafasan melalui sistem pernafasan bila kawasan tersebut mempunyai virus yang tinggi dan di kalangan orang yang mungkin yang ada virus tersebut. Okay, dan juga kita virus tu macam kita kena spray atau orang batuk kepada kita, so kita dapat virus tu. Dan ketiga adalah melalui sentuhan yang mengandungi virus, dan juga sentuhan tangan kita yang kotor, kita sentuh kepada muka, mulut atau hidung kita lah. Okay. There are the evidence over time di mana virus, partikel-partikel yang mengandungi virus ni, dia ada partikel yang besar dan partikel yang kecil. Okay, partikel yang besar tu sebab gravity dia boleh turun ke lantai, ke ground. Tapi partikel-partikel yang kecil ada evidence yang dia boleh hang di udara, okay, dan menyebabkan virus ni menjadi airborne untuk masa-masa yang tertentu lah, untuk beberapa jam atau selalunya beberapa jam lah. Okay, so dan dalam keadaan airborne ni, macam dia berada di udara, dia punya kadar kebolehjangkitan itu menjadi lebih tinggi. Okay, kebanyakan pesakit COVID-19 tiada simptom yang teruk. Okay, tetapi ada keadaan dan golongan tertentu di mana simptom menjadi teruk dan mereka memerlukan hospitalization, dan juga ada yang akan meninggal dunia lah. Okay. So,
saya ada 30 minit saja untuk bercakap. So, saya akan fokuslah kepada topik kita pada hari. So, topik kita ni lebih kepada kanak-kanak. Dan children is in danger. Kanak-kanak itu berada dalam keadaan bahaya. Kenapa? Kenapa? Sebab COVID ni kita dah ada 2 tahun, okay? Dari awal 2020 sehingga sekarang lah. Dan kita telah melihat perubahan trend COVID di kalangan kanak-kanak. Okay? Pada awal tahun lepas, tahun 2020, tidak banyak kes COVID melibatkan kanak-kanak. Tapi pada tahun 2021, telah melihat peningkatan kes COVID di kalangan kanak-kanak dan juga kematian di kalangan kanak-kanak. Okay, so globally, mengikut data UNICEF, 10,300 kanak-kanak telah meninggal disebabkan COVID lah. Okay, di Malaysia itself, 67 kanak-kanak meninggal disebabkan COVID di tahun 2021. Ini compare dengan hanya 6 di 2 tahun 2020. Kenapa? Kenapa ada peningkatan trend di kalangan kanak-kanak? Okay. Ini adalah kemungkinan sangat besar disebabkan perubahan mutasi virus COVID tersebut. So, kita semua sedia maklum, virus ni, virus boleh mutate, okay? Mutasi berkali-kali, okay? Dan setiap kali mereka mutate, boleh jangkitan mereka akan berubah. Virus itulah, okay? So, mutation yang paling banyak diperkatakan di seluruh dunia ini adalah mutation Delta. So, Delta ini, kadar keboleh jangkitan Delta virus adalah lebih tinggi. Okay? Dan Delta virus ini adalah very common circulating virus tahun ini. So, ini amat membimbangkan sebab tahun lepas tiada Delta, tahun ni ada Delta dan kita telah melihat peningkatan kes lah. So, kenapa kanak-kanak ini penting? Okay? Kenapa kita bimbang sangat berkenaan jangkitan COVID di kalangan kanak-kanak? Memang COVID di kalangan kanak-kanak kebanyakannya telah tak seteruk orang dewasa, okay? Tapi masih ada kematian, okay? Dan ada juga data yang growing evidence lah, maknanya ada data dan data itu sedang dikumpul lagi yang menunjukkan banyak kanak-kanak yang sebenarnya suffer from long COVID. Long COVID ni adalah COVID yang berpanjangan, maknanya mereka selepas recover from COVID, mereka masih ada simptom-simptom yang mengganggu perjalanan hidup mereka dan mengganggu kesihatan mereka. Dan ini boleh berlaku berbulan-bulan. Kami masih mengumpul data lah berkenaan perkara ini. Tetapi data dari United Kingdom suggest 1 in 7 children can suffer from long COVID. Okay? So perkara ini adalah perkara yang sangat membimbangkan. Ini adalah dalam slide saya ini adalah sedikit study daripada US. Okay. Mereka telah menunjukkan okay, yang terdapat peningkatan hospitalization hospital di kalangan kanak-kanak sejak Delta variant ini muncul. Dan hospitalization rate adalah 10 kali lebih tinggi di kalangan kanak-kanak dan remaja, okay, yang belum divaksin compare to yang telah divaksin. Itu sedikit sebanyak statistik yang saya share berkenaan COVID di kalangan kanak-kanak. Okay. Saya akan bercerita sedikitlah berkenaan food and nutrition myth, okay, mitos-mitos pemakanan. Simple saja. Tiada makanan atau suplemen yang akan prevent seseorang itu untuk mendapat COVID. Yang penting kita makan pemakanan, amalkan pemakanan yang seimbang dan pemakanan yang sihat. So sama, semua pakar pemakanan atau apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada pembacaan harian memang standard lah.
sayur-sayuran, buah-buahan, whole grain and wheat, iaitu gandum, okay, dan white meat, okay, adalah good fats and sedikit susu, dairy food adalah pemakanan yang penting dan yang healthy. Okay, avoid gula-gula, avoid makanan minuman yang berkarbonat dan processed food. Benda-benda yang telah diproses lah, contohnya sausage untuk kanak-kanak. Dan of course amalkan minum air yang banyak. Okay, kita kena fokus on quality instead of quantity. Quality of the food yang kita makan. Okay. So saya nak fokus kepada topik kita pada hari ini, iaitu safe back to school. Are we ready? Are we ready untuk pembukaan sekolah di situasi pandemik COVID ini? Okay, kita kita kena plan macam mana kita nak hidup dengan virus COVID ini berada sentiasa di kalangan kita. Okay, apa yang setelah 2 tahun, kami berharap mungkin over time virus ni akan sendiri just disappear. Okay, tapi virus ni ada kemungkinan akan sentiasa berada di kalangan komuniti kita. Sebab tu dikatakan endemik. Dan macam mana kita nak belajar hidup dengan virus ini. Okay, so kita tak boleh shield, okay, our children forever at home. After some time, semua orang ingin kehidupan seperti dahulu, tetapi dengan norma baru. Okay, so back to school checklist. Okay, saya di sini saya akan share beberapa perkara penting lah untuk kita prepare untuk pembukaan sekolah semula. Okay, dan perkara ini bukan hanya tugas dan tanggungjawab kementerian, bukan tugas dan tanggungjawab guru, tapi dia melibatkan semua orang. Okay, di sini multi-sectorial collaboration. Okay, yang mana semua orang diberi avenue untuk participate bersama untuk membantu kita mengurangkan risiko transmisi COVID di kalangan kanak-kanak di kawasan pembelajaran mereka. Okay, so bila kita nak buka sekolah, kita sepatutnya kena plan untuk buka sekolah hanya bila kita punya community jangkitan COVID tu tak banyak atau dalam keadaan stable dan sekolah ada capacity untuk pembukaan sekolah dengan norma baru. Okay, dan kita mempunyai guideline atau protokol yang cukup, yang validated oleh pakar-pakar yang expert dalam bidang-bidang tertentu yang boleh guide sekolah untuk pembukaan semula. Okay. So saya ada lebih kurang 12 checklist lah untuk pembukaan sekolah dan guidance. Okay. First, macam tadilah saya cakap, dia kena ada policy. Policy maknanya sekolah kena tahu apa protokol kalau ada kes positif. Okay. Adakah sekolah mampu untuk implement hybrid learning method? Okay. Sebab ada kemungkinan bila sekolah buka akan ada pelajar yang di sekolah dan juga ada pelajar yang di rumah. Okay. Kapasiti sekolah, space di sekolah, okey ke tak okey untuk pembukaan norma baru lah. Okay. Dan adakah kita cukup PPE, cukup barang-barang untuk kita mengamalkan norma baru yang mengikut yang boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID. Okay. Ini termasuk of course cukup hand sanitizer atau sabun, mask dan cukup tak tempat untuk pelajar basuh tangan, okay, yang bersesuaian dengan umur pelajar, yang low cost and low maintenance. Okay. Dan juga kita perlu memberi perhatian kepada pelajar-pelajar yang mungkin memerlukan bantuan lah extra, disabled students. Okay. Second, of course, ini adalah yang paling penting, basic personal protective equipment.
memang kajian telah menunjukkan di sekolah di negara-negara lain lah yang telah membuka sekolah, okey, tanpa personal protective equipment ini jangkitan COVID menjadi tinggi. Okey, so apa yang penting? Paling penting adalah mask. Okey, mask, pemakaian mask di kalangan semua warga sekolah. Mask itu pula kena mask yang berkualiti dan mask yang fit, okey, yang betul-betul terletak di muka, yang tiada leaking, dan ada kemungkinan kalau pelajar boleh untuk double mask lah, okey, pemakaian satu mask biasa dan satu lagi mungkin cloth mask, okey. Kita pun perlu ada support system untuk pelajar-pelajar kita yang tak mampu untuk membeli mask yang elok, okey. So nombor 2, pemakaian face shield. Okay. Kita ni pembukaan sekolah untuk pelajar. Ada pelajar yang lebih older, ada pelajar yang younger. Untuk kanak-kanak yang kecil, kadang-kadang susah untuk kita control pemakaian mask ni. Okay, mereka mungkin suka pegang-pegang mask dan sebagainya. So pemakaian face shield ni boleh membantu mereka. It's like an added protection untuk mereka lah. Yang suka pegang-pegang mask mereka. Okay. Of course, nombor 3, kita kena ajar anak-anak kita cara batuk dan bersin yang betul. Okay. So next ialah physical distancing, penjarakan sosial. Penjarakan sosial ini pun adalah penting, sekurang-kurangnya 1 meter di sekolah. Okay. Mampu tak sekolah untuk mengamalkan penjarakan sosial yang optimal? Dan beberapa studies di negara-negara yang lain telah menunjukkan bahawa multiple layering approach, maknanya bukan satu method saja tetapi beberapa method, contohnya mask dengan physical distancing, penjarakan sosial boleh mengurangkan jangkitan COVID di sekolah. Okay. Perkara 4 yang kita perlu tukar adalah cleaning and disinfection services di sekolah lah. Okey, kalau dulu kita hanya bersih 1-2 kali, sekarang kita kena bersihkan sekolah dan tempat-tempat yang, terutamanya tempat yang banyak frequently touch surfaces, banyak pelajar yang pegang, contohnya the doorknob, the pintu, railing, toilet, switch, buka tutup switch. So tempat ni perlu dibersihkan selalu. Okey, dan kerusi dan meja pelajar juga perlu dibersihkan setiap kali selepas kelas. Dan hand hygiene facility perlu sentiasa berada di mana-mana. So supaya pelajar automatik boleh menggunakan fasiliti tersebut lah. Okay. So ini juga important, classroom safety and learning routine. Okay. Kita ada tempat tak di classroom kita, di kelas kita untuk mengamalkan penjarakan sosial yang secukupnya. Okay. Tapi ini memang complicated dan kompleks sedikit lah dan bergantung kepada polisi pembukaan sekolah. Tapi ini adalah suggestion saya lah. Okay, so let's say sebelum ini ada 40 pelajar. Of course sekarang kita tak boleh muat 40 pelajar. Kita mungkin boleh muat 20 pelajar je dalam kelas. So pihak sekolah kena fikirlah, atau policy makers kena fikir apa adalah cara-cara yang kita boleh adopt lah. Either sekolah dibuka 2 sesi, ada yang pagi, ada yang petang, buka lebih kelas. Okay, consider hybrid learning, maknanya ada pelajar yang akan berada di rumah, ada pelajar yang akan berada di sekolah. Okay. Mungkin boleh consider pembelajaran sekolah tu dipendekkan, shorten school hours. Sekolah, student returning to school in batches. Maknanya mungkin minggu ni group A, minggu depan group B. Okay. Dan pentingnya juga untuk cikgu menjadi versatile sebab kita nak kurangkan movement, pergerakan pelajar dan cikgu. Lebih elok pelajar dan cikgu tu berada dalam bubble yang sama, maknanya grup yang sama. So sekiranya apa-apa berlaku, memang grup tersebut sajalah yang kita perlu fokus lah. Sebab kalau orang berterabur dan mix around, dia akan menjadi lebih susah untuk kita kawal jangkitan dan transmisi COVID ini. Okay? So ada kemungkinan cikgu perlu mengajar lebih daripada satu subjek. Okay? Dan sekiranya kita
kita ingin mengamalkan konsep hybrid learning, okay, so ada suggestion yang mana subjek-subjek yang teknikal, contohnya matematik ke atau language based, bahasa English diajar di sekolah, tetapi reading subjects, contohnya history, sejarah, boleh dibuat di rumah. Okay. Okay, at the same time, kena ada planning jugalah untuk good attendance monitoring system. So kita tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir ke sekolah, dan siapa yang sakit, siapa yang tak sakit. Okay. So nombor 6, perkara yang penting juga adalah ventilation, ventilasi di sekolah. Okay. Tidak ada gunanya sekiranya mask dipakai, penjarakan sosial dilakukan, tetapi ventilation di sekolah adalah sangat teruk. Okay. Yang saya bagi tahu tadi, ada partikel-partikel yang boleh berada di udara pada satu-satu masa yang lama, dan partikel ini boleh meningkatkan kebolehjangkitan COVID lah. So apa yang penting, circulating air. Okay? Udara tu perlu sentiasa bergerak. So apa yang bagus adalah memastikan udara itu bergerak. Macam mana? Selalu ada kipas yang akan blow air keluar. Kalau boleh, kurangkan penggunaan aircon. Okay? Dan buka windows and doors. Okay? Sentiasa kalau boleh. Memang akan panas sedikit, tapi ini akan membolehkan udara di dalam kelas itu circulate keluar lah. Okay? Kalau untuk tempat-tempat yang tertentu, recommended lah untuk install exhaust fans. Yang boleh tarik udara, dan of course consider investment in air filtration devices lah, contohnya yang ada. Okay, ini adalah tempat yang paling penting juga, kantin dengan toilet. Okay, of course kita tak expect kantin tu dibuka lah, cuma sekiranya in the future kantin dibuka, pastikan ada staggered recess time melalui berjadual. Okay, tapi recommendation sekarang, murid bawa sendiri makanan atau order dari kantin dalam bentuk packed meals dan makan di tempat duduk masing-masing atau di tempat yang terbuka. Okay. Jangan kita lupa bila sekolah dibuka, disadvantaged children, teruskan pemberian school meal program kerana nutrition is the key to growth lah. Okay. Toilet, okay, toilet iaitu tandas, okay, adalah tempat yang saya rasa risiko lah, kerana tandas selalunya ventilation dia tak elok dan banyak touching, okay, surface contact. So pihak policy maker atau sekolah juga kena consider lah untuk kemungkinan install exhaust fan, buka toilet doors untuk air circulation, dan pembersihan toilet yang regular. Okay. Okey, perkara nombor 8 yang saya ingin sentuh adalah transportation service. Murid ke sekolah dengan berbagai-bagai cara. Satu cara yang sangat famous, okay, adalah penggunaan school bus services lah. So macam mana kita nak kurangkan jangkitan COVID di kalangan kanak-kanak yang travel together? So suggestion dia, create a travel bubble. So orang yang sama saja dalam bas yang sama. Okay? Dan dalam bas itu juga perlu ada penjarakan sosial. Pemandu bas perlu di-vaccinated lah, vaccinated sepenuhnya. Okay? Tingkap bas perlu dibuka lah, tapi kena ajar murid-murid safety. Okay? Bila buka dia punya tingkap, safety pun kita kena ajar lah, jangan keluarkan kepala lah, tangan lah, you know. And then bas perlu sentiasa dibersihkan, perlu ada hand sanitizer on board, dan walaupun duduk dalam bas dengan penjarakan sosial semua dah okey, murid-murid juga perlu mengutamakan pemakaian mask. Okay? Kalau boleh consider ada transportation. Of course benda-benda ni yang kita buat kemungkinan besar akan meningkatkan kos transportation. Okay? So di sekolah kita perlu mengurangkan pergerakan visitors, okay, orang dari luar yang melawat sekolah, dan juga pergerakan antara guru dan juga parents lah. So suggestion saya kena ada designated entrance dan exit, okay,
dan staggered drop off and timing untuk pelajar. So ibu bapa tak gather di satu-satu kawasan lah, dan sekiranya ada keperluan sahaja, contohnya ada kita perlu membaiki sesuatu di sekolah, kita benarkan visitor ini masuk ke sekolah, tapi details visitor kena direkod. Of course, in all yang kita buat, personal and social responsibility itu sangat penting. Ini adalah semua responsibility, semua layers of society. Okay, so kalau untuk ibu bapa sentiasa monitor child's health at home. Okay, tengok anak-anak tuan-puan sihat ke tak. Okay, kalau tak sihat dalam apa-apa perkara pun, jangan hantar anak ke sekolah. Okay, dan bagi tahu sekolah sekiranya sesiapa di rumah atau ada kenalan yang kontak kepada positif, atau siapa di rumah itu adalah positif lah. Okey, sekiranya siapa-siapalah, cikgu ke, ibu bapa ke, kanak-kanak itu attend high risk activities, contohnya travel ke tempat lain, mungkin ada kenduri ke, ada parti ke in the future, tolong self quarantine. Okey, jangan pergi ke sekolah dahululah. Okey, lepas ni kita akan cakap berkenaan testing before entering school. So perkara ni pun mungkin boleh diadaptasi lah oleh ibu bapa dan cikgu-cikgu lah untuk test sebelum masuk ke sekolah. Okay, dan of course untuk guru juga observe SOP in school lah. Boleh virtual meeting, jangan ada gathering. Okay, ini yang saya nak cerita sekarang, berkenaan COVID screening and isolation. Okay, so ini adalah recommendation daripada CDC ya, Center of Disease Control and Prevention. Mereka recommend weekly screening, okay, with rapid results depending on community infection trend lah, especially to identify asymptomatic individual. So sekarang kita dah ada self test kit, okay, yang telah divalidated lah, okay. Sama ada kita untuk mengurangkan dan untuk protect pelajar di sekolah, sama ada perlu tak kita implement weekly screening, mungkin dengan kriteria-kriteria tertentu lah, contohnya mereka yang belum ambil vaksin, mereka yang high risk travel dari tempat lain, okay, atau mungkin kepada semua, okay, setiap minggu menggunakan self test kit untuk sekiranya ada COVID positif yang tiada simptom, okay. So tapi isu ni ada, isu berkenaan self test kit ni pun ada, isu cost, siapa yang akan provide self test kit ni, okay, siapa yang akan beli self test kit ni, sama ada sesuai tak kita test beribu-ribu orang atau berpuluh-puluh ribu orang. So this remains to be discussed further lah, okay, tapi ini adalah suggestion, further protection lah untuk sekolah. Okay, so ada issues sebelum saya masuk kepada isu vaksin adalah kesiapsiagaan sekolah di waktu pandemik COVID ni lah, yang sekarang ni endemik. Okay, adalah kita perlu encourage vaksinasi, sebab ini akan mengurangkan COVID yang teruk. Okay, dan kita juga kena fikir, keep in mind selalu berkenaan children with special need, kanak-kanak yang memerlukan bantuan tambahan yang selama ni dah 2 tahun berada di rumah kan. So bila mereka masuk ke sekolah, mereka perlu adapt dengan culture yang baru. Kita ada tak cara untuk membantu mereka akses kepada new normal culture ni. Dan juga jangan lupa banyak pelajar kita yang terkesan dengan pandemik COVID ini. Contohnya violence ke atau poverty ke, kemiskinan. Kita kena identify mereka ini dan bantu mereka ini, okay. Dan of course next, jangan lupa support kepada pelajar-pelajar ini, yang saya akan sentuh dalam 3 slide terakhir saya pada hari ini berkenaan mental health, sebab saya rasa mental health and children ini adalah sangat penting lah, dan perkara yang kita
tak fokus sangat, okey, dan bukan perkara yang senang untuk kita fokus, okey, sebab kanak-kanak dia bukan macam orang dewasa bagi tahu semua benda, okey. Kadang-kadang mereka lebih kepada ekspresi mereka dan dari segi behavior mereka, okey, untuk menunjukkan yang mereka ni frust, mereka ni stress, okey. Of course di sekolah pada masa sekarang sports and physical activities tak boleh, okey. So, saya akan sentuh sedikit, sedikit saja berkenaan COVID-19 vaccination di kanak-kanak. Just untuk pengetahuan semua, memang COVID-19 vaksin telah terbukti berkesan lah melalui phase 3 clinical trial untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas. Dan vaksin yang telah di-approve oleh WHO, FDA dan juga kami punya local NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority Malaysia adalah vaksin Pfizer sahaja. Okay, of course vaksin-vaksin lain contohnya Sinovac, AZ, okay, ada country yang menggunakan vaksin contohnya Sinovac lah, tetapi masih kekurangan clinical data atau evidence untuk kita adopt vaksin ini di sini. Vaksin AstraZeneca pula masih ongoing trials lah, masih dalam kajian di kanak-kanak. So sekarang Pfizer sahaja yang di-approve dan Pfizer ada protection 95% against jangkitan COVID yang teruk. Okay, so Malaysia kita telah mula suntikan vaksin terhadap pelajar berumur 12 tahun ke atas lah dalam bulan ini. Okay, so kita ada aim untuk 60% kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 17 tahun at least mendapat satu dos by November 2021 lah. So kenapa kita nak vaksin kanak-kanak? Kenapa bukan dewasa sahaja? Okay, sebab kita telah melihat trend jangkitan COVID di kalangan kanak-kanak di tahun ini disebabkan mutasi virus. Okay, so setiap kali kita buat satu keputusan, kita selalu kena fikir benefit versus risk. Apa benefit untuk vaksinate kanak-kanak? Apa risiko terhadap kanak-kanak jika kita vaksinate? Semua kita akan memilih vaksin yang memang terbukti selamat di kalangan kanak-kanak. Ini sekarang hanya Pfizer. Okay, dan di Malaysia kita menggunakan Pfizer. Okay, so vaksin Pfizer ini, okay, sebenarnya telah digunakan di banyak negara-negara lain lah. Saya akan share nanti. Okay, so vaksin Pfizer ni memang standard sama seperti pemberian di kalangan dewasa lah. Okay, 2 dosis 0.5 mil 20 hari. Okay, 21 hari apart. Okay, that means lepas 3 minggu akan diberi dos kedua lah. Okay, untuk kanak-kanak, untuk ke pusat vaksin perlu ada satu parent yang ikut kanak-kanak untuk consent lah. Dan sekiranya parents ada soalan, tolong tanya kepada doctors atau healthcare professional atau guna sources yang credible, yang validated untuk mendapatkan info lah. Of course saya nak cakap di sini, vaksin ni bukan mandatory, vaksin ini voluntary. So of course saya advocate vaccination, tetapi saya juga advocate parents untuk be well informed, tahu berkenaan vaksin ini ada soalan-soalan dalam fikiran yang terjawab sebelum membuat decision lah. Okay, so sekiranya parents setuju, saya ada tips-tips sedikit lah sebelum pergi vaksin. So pre-vaksin, pastikan anak makan elok, tidur elok dan jangan exercise lah 24 jam sebelum vaksin. Okay, lepas vaksin juga kita encourage lah kanak-kanak jangan terlalu aktif lah, jangan buat exercise yang memang macam pergi gym lah, lari 10 km semualah untuk hari. Okay, rehat, bagi time kepada sistem imunisasi badan bertindak untuk produce antibody yang secukupnya untuk mengawal jangkitan COVID dan sekiranya perlu sahaja. Okay, dan sekiranya ada side effect ke, ada simptom, ada masalah-masalah kesihatan selepas vaksin, tolong jumpa doktor dengan segeralah. Okay.
Walaupun kita dah vaksin, SOP perlu dijaga dan kita masih perlu protect kanak-kanak yang tidak dapat, kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Walaupun vaksin sekarang sedang dikaji lah di kalangan kanak-kanak yang kurang 12 tahun. Okay? So, register memang melalui sekolah, melalui portal vaksin anakku. Again, saya cakap it's not mandatory, it's voluntary. Okay? So, apa side effect vaksin ni? Vaksin ni sama macam adult lah. Sakit di kawasan injection, mungkin ada benar ke, sakit-sakit badan ke, kadang-kadang ada demam 1-2 hari. Okay? So, jangan ambil apa-apa ubat sebelum vaksin. Perlu. Okay? Ambil ubat selepas vaksin pun jika perlu sahaja. Okay? Kalau sakit tak boleh tahan, saya recommend hanya ambil Panadol lah. Jangan ambil benda-benda lain. Okay? Kalau nak makan vitamin C, vitamin suplemen yang biasa-biasa yang selalu makan tu, go on. Okay? Jangan terlebih makan. Just go on with normal life. Jangan terlebih ambil ini, ambil itu. Okay? Dan of course, semua orang dah tahulah. Okay? Untuk vaksin Pfizer dan juga Moderna, ada report lah risk yang tinggi sedikit untuk myocarditis, iaitu inflammation of the muscle atau radang jantung. Okay? Terutamanya di kalangan lelaki muda selepas dos kedua. Okay? Sini yang saya dapat data reported adalah 12.6 lah, anggaran 13 per 1 juta cases lah. Tapi ini golongan yang muda, maknanya sampai 20 atau 30 tahun lah ada reported case sebegini. Okay? So benda ni selalu berlaku dalam masa 1 minggu selepas vaksin. So kami masih mengkaji dia punya relationship. Kami masih menunggu lebih banyak data. Data kita akan dapat sekiranya kita lebih ramai populasi divaksin lah. Lalu kita akan tahu sama ada linkage ni adalah linkage yang signifikan atau tidak signifikan. Okay? So parents perlu monitor lah simptom yang lain daripada yang biasa. Contohnya kalau anak-anak mengadu sakit dada, susah bernafas, atau jantung berdegup dengan sangat kencang dan laju, tolong ke hospital segeralah. Tapi saya ingin bagi tahu semua, mengikut data dan report yang sedia ada, okay, myocarditis disebabkan vaksin selalu kebanyakannya recover. Okay, dia respon kepada ubat dan rest. Okay, ada myocarditis yang hanya respon dengan rest saja, dan pesakit selalu boleh return to normal daily activities lah dalam masa yang singkat. Okay. Saya ingin bagi tahu juga, okay, myocarditis disebabkan oleh vaksin compared to myocarditis disebabkan oleh COVID-19. COVID-19 adalah lebih teruk dan lebih tinggi. Okay. Up to 37 kali lebih tinggi berbanding dengan vaksin, dengan anggaran ratio dia 1 in 3,000. 3,000 yang positif COVID, 1 boleh dapat myocarditis yang selalu myocarditis yang disebabkan oleh COVID boleh menyebabkan kematian lah. Okay? Dan prolong disability. So ini adalah sedikit data of global children's vaccination coverage. Kita nampak di sini banyak negara telah vaccinate pelajar-pelajar mereka lah dan remaja mereka. Juga include neighbouring countries, Singapore, even Indonesia dah start vaccinating their teenagers. Okay? So ini sedikit vaccine facts lah untuk ibu bapa semua. Vaksin dia tak prevent infection, tapi dia protect against severe infection. Okay? Dan vaksin mRNA, contohnya Pfizer adalah vaksin mRNA, dia tak tukar DNA kita. RNA tak affect DNA. Okay? Dan dia tak ada evidence sekarang yang vaksin ini akan menyebabkan kemandulan, infertility. Okay? Dan apa-apa ingredients yang digunakan untuk
manufacture vaksin ni, ingredient ni kebanyakan telah digunakan di banyak vaksin-vaksin yang lain yang kita dah guna untuk bertahun-tahun lah. Dan ingredients ini adalah ingredients yang selamat dan tujuannya untuk membuat vaksin ni stable, untuk kita manufacture, prepare dan inject kepada penerima vaksin lah. Okay, so ini adalah 3 slide terakhir saya yang saya nak sentuh sedikit. Saya harap bagi saya masa 5 minit lagi ya, untuk sentuh berkenaan isu mental health in children. Okay, so pandemik ni memang affect orang dewasa, tetapi victim dia sebenarnya, the silent victim adalah kanak-kanak. Okay, dewasa senang untuk kita adapt, kita boleh faham apa situasi yang sedang berlaku sekarang dan kita boleh cuba adapt lah. Tapi kanak-kanak dia tak faham. Okay? Kanak-kanak ni dia punya kehidupan banyak outdoors. Ini adalah masa untuk mereka dan banyak learning. So ini adalah masa mereka untuk explore and maximize their potential. Tapi mereka tidak dapat melakukan perkara ini dalam masa 2 tahun ni. Ini juga affect kanak-kanak yang dah pernah melalui pengalaman education di sekolah dan juga affect kanak-kanak yang tak pernah ke sekolah. So mereka tak tahu apa to expect, what to expect. Okay? So memang pandemik ni, especially education, affect banyak kanak-kanak yang dalam proses pembelajaran mereka lah. Lagi-lagi kanak-kanak yang tiada kemampuan untuk akses kepada teknologi atau digital learning. Okay? So saya rasa dalam pandangan saya, children's mental health perlu diberi perhatian bila sekolah dibuka. So ini adalah responsibility semua pihak lah, parents and teachers. Okay? Kenapa? Macam ni dia akan ada beberapa perubahan emosi bila nak ke sekolah. Mereka boleh nervous, mereka boleh takut. Mereka boleh fikir like macam mana saya nak berkawan lah. Saya dah lama tak berkawan. Kawan nak saya ke? Atau saya ni dah belajar ke dengan elok? Saya takut saya tak tahu dan saya tak belajar. Macam mana kalau kawan saya lebih pandai, saya tak pandai, diorang apa yang akan berlaku. Okey, dan juga kita akan ada kanak-kanak atau remaja yang unfortunately telah melalui situasi di mana ada ahli keluarga mereka yang telah meninggal disebabkan COVID. So mereka akan ada stres. Kenapa saya nak balik sekolah ni? Ada banyak COVID di luar ni. Saya tak nak, saya stres. Okay, so kita kena assure mereka yang benda ni kita telah mengambil segala langkah yang kita boleh untuk memastikan environment mereka ni safe. Okay? Juga akan ada pelajar yang pernah positif. So mereka bimbang. Kawan-kawan akan ketawakan mereka ke, tak nak dekat mereka ke. All these things bermain di pemikiran kanak-kanak. Ini yang kita kena tackle bila kanak-kanak ni balik ke sekolah lah. So helping children to cope adalah satu aspek yang sangat penting. Okay? Macam mana kita nak help children to cope? Kita kena explain kepada mereka situasi sekarang. Okay? Dan explain kepada mereka apa yang sedang berlaku. Kita encourage mereka untuk tanya soalan. Kita kena allow expressions of emotion and questions. Okay? Mereka tak boleh kita kena bagi mereka chance dan peluang dan space untuk mereka apa yang sedang berlaku. Kita provide listening ears, listen kepada apa masalah mereka, apa pandangan mereka. Okay, kita kena reassure mereka yang kita telah cuba yang terbaik untuk memastikan mereka itu selamat di sekolah. Okay? Dan at the same time kita educate mereka macam mana nak protect mereka. Okay? Dan murid-murid ni, kanak-kanak ni boleh menjadi agent of change. Mereka boleh menjadi macam police officer yang boleh pantau dan mengubah cara kepada norma baru yang lebih selamat lah. Okay? Dan kanak-kanak pun perlu, walaupun ini nampak petty, mereka ni social,
time mereka akan menjadi social creature sikit lah. Mereka nak jumpa kawan dan sebagainya. So kita kena ajar mereka, okay, sekarang tak boleh macam peluk ke, atau pegang-pegang kawan ke, tak boleh dah. So macam mana kita nak greet kawan-kawan, okay, sebab kita nak berkawan kan, tapi macam mana nak berkawan dengan cara yang selamat. Okay, kita kena ajar of course, yang paling penting debunk stigmatization. Okay, jangan stigma kanak-kanak kanak-kanak pada frontliners, okay, dan kanak-kanak miskin yang tiada capability lah seperti kanak-kanak yang lain. Okay, so saya rasa ini saja sharing saya pada hari ini. Terima kasihlah, saya harap at least there's something take home message or there's something yang boleh membantu ibu bapa dan pelajar untuk membuat sekolah lebih selamat lah untuk sesi pembukaan sekolah. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Jasmine. Tunggu dulu. Jangan log out. Pastikan anda mendaftar dan juga menjawab soalan-soalan kuis di dalam pautan yang disertakan dalam ruangan description. Pada masa yang sama, jika anda ingin mendapatkan maklumat berkenaan dengan webinar ini, pautan tersebut juga disertakan dalam ruangan yang sama. Kita akan bertemu sekali lagi pada 9 Oktober. Dress code untuk anda semua adalah pakaian sukan. Bersama kita membanteras COVID-19, kekal sihat dan kekal selamat. Kita jumpa lagi. Terima kasih.